Assalamualaikum. Nama saya Intan Nur Amira binti Muhammad Jeffrey. Nombor kad matrik saya 14 DKA 20S1088. Saya akan terangkan apa itu Classify the Scope and Perspective of Air Pollution. Pencemaran udara ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer iaitu penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada proses pembakaran yang tidak lengkap adalah punca pencemaran udara primer. Proses ini menyebabkan zarah-zarah yang halus terampai-ampai di udara dan memberi kesan sampingan kepada kesihatan kita. Kebanyakan pencemaran udara primer ini dilepaskan melalui exhaust kenderaan, kawasan industri dan penggunaan dapur arang ataupun kayu. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder pula adalah tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup. Sulfur dioksida memerlukan gas seperti karbon monoksida dan sulfur monoksida, iaitu pencemaran primer. Bagi membentuk gas-gas lain, sebagai contohnya, gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfurik. Tindak balas antara pencemaran primer dengan tindak balas antara pencemaran primer dengan gas-gas terampai di atmosfera akan menghasilkan peroksida acetylene nitrite, iaitu PAN. Define air pollution. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim, zarah ataupun bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan ataupun ketidakselesaan kepada manusia ataupun organisma hidupan lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contohnya, pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan logam toksik seperti platinum ataupun tembaga dan sisa radioaktif. Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang, kenderaan motor di jalan raya, asap rokok, pembakaran terbuka dan letusan gunung berapi. Antara kesan pencemaran udara adalah penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia binti Ahmad. Nombor kad matrik saya 14 DKA 20F1103. Saya akan nyatakan the composition of air in the atmosphere. Semua benda hidup memerlukan udara untuk memastikan kelangsungan hidup. Udara yang bersih tidak mempunyai warna dan bau. Oleh itu, kita tidak dapat melihat udara walaupun udara mengandungi banyak bahan. Udara ialah campuran beberapa jenis gas iaitu nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03% dan gas nadir 0.97% seperti helium, argon, neon, xenon dan krypton. Seterusnya saya akan describe the perspective of air pollution. Contohnya jerebu. Jerebu daripada perspektif sains, jerebu ni boleh didefinisikan sebagai fenomena pencemaran alam sekitar iaitu ruang udara dipenuhi asap yang mengandungi gas yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Kehadiran zarah halus dalam 0.01 hingga 1.0 diameter yang tersebar di ruang udara dalam kepekatan yang tinggi dan menyebabkan jarak penglihatan berkurangan. Zarah halus berkenaan adalah daripada campuran aerosol dan asap fotokimia. Aerosol merupakan zarah yang berpunca daripada pembakaran biogeosin dan pembakaran tanah gambut. Selain itu, indeks pencemaran udara IPU merupakan petunjuk kepada tahap kualiti udara. IPU ini diukur menggunakan pengiraan cadangan Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat melalui pengiraan SAPS Index berdasarkan 5 parameter pencemaran udara iaitu partikel halus berdiameter kurang daripada 10, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan karbon monoksida. SAPS Index bagi bahan pencemar individu yang mempunyai nilai yang paling tinggi diambil sebagai bacaan nilai IPU untuk tempoh waktu berkenaan. Bahan-bahan
pencemaran udara turut dipengaruhi dengan parameter meteorologi iaitu suhu, sinaran matahari, kelembapan relatif, hujan serta kelajuan angin. Jerebu juga boleh berpunca daripada sumber alam negeri atau merentasi sepadan. Kebakaran hutan dan tanah gambut di Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera telah menyebabkan jerebu tersebar ke negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.